استغفر الله العظيم الذي قال أنت بالحسن إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره وبه نستهديه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين والمظلومين. اللهم عليك باليهود الصهيونية والنصارى وشركائهم وأعوانهم. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah wa syukurulillah. Ya, pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang dilimpahkan kepada kita bersama. Semenjak bermula kita ini lahir ke alam dunia ini sehinggalah ke saat ini, tidak putus-putus kurniaan nikmat yang diberikan, yang dilimpahkan Allah kepada kita bersama. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan bahawa dia menyatakan dengan amal-amal ibadah yang baginda kerjakan itu pun, kata Nabi, tidak mampu lagi untuk membalas nikmat-nikmat kurniaan Allah yang diberikan kepada baginda. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bersama lagi setelah agak lama juga. Kuliah maghrib ni tertangguh, cuma kita ganti dengan kuliah subuh dan seumpamanya. Dan insya-Allah malam ni kita akan sambung lagi perbincangan di dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, jalan para abid menuju ke syurga Allah Rabbul Alamin. Dan kita masih bincang di dalam aqabah, aqabah gangguan kedatangan, gangguan rintangan, aqabah kedatangan, gangguan rintangan. Itulah yang dipanggil aqabatul awarid, yang merupakan aqabah yang keempat di dalam perbincangan kitab ini, di mana dalam perbincangan gangguan rintangan, kedatangan gangguan rintangan ini semuanya dia ada empat. Yang pertama, gangguan ini dalam perkara berkaitan dengan rezeki. Kita dah bincang dulu dah.
Maksudnya tuan-tuan, apabila kita ni nak buat amal ibadah, nak tumpu perhatian kita, masa kita, tenaga kita untuk amal ibadah, antara perkara yang mengganggu kita, yang pertama adalah kita ni duk fikir perkara berkaitan dengan rezeki, dan juga dengan bagaimana kita nak menghasilkan rezeki itu. Jadi maka sibuklah hati kita, sibuklah fikiran kita, sehingga dalam ibadah pun kita tidak khusyuk. Kadang-kadang kerana duk fikir masalah rezeki ni, dia mengganggu, bahkan menghalang kita ni daripada beribadah. Tak ramai orang alasan cari rezeki, semayang pun dia tak kerjakan, dia tidak mengerjakan solat dan kewajipan-kewajipan yang lain. Dan kita telah bincang di dalam gangguan dalam perkara berkait dengan rezeki ini, bagaimana kita nak menghadapinya, ialah dengan kita ini wajib bertawakal kepada Allah dalam urusan rezeki. Dan kita kena faham dulu, disebut apabila di sana rezeki ini dibahagikan kepada beberapa jenis. Jadi sebenarnya rezeki yang paling penting untuk kita adalah rezeki yang berupa sesuatu yang akan memberikan kepada kita ini tenaga dan keupayaan untuk berdiri beribadah kepada Allah. Ini rezeki hak paling penting lah. Mula kita mudah kata makan minum lah. Makan minum, yang dengan makan minuman itu kita ni ada tenaga untuk tegak berdiri beribadah kepada Allah. Dan tuan-tuan, rezeki yang pertama, yang paling penting ini, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang banyak, hadis-hadis Nabi yang begitu banyak, rezeki ini adalah rezeki yang telah dijamin, pemberiannya dijamin, pembahagiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk setiap daripada kita. Allah Ta'ala dah jamin dah rezeki ini. Jadi kita ni yang banyak jadi sibuk bukan nak cari rezeki hak nombor 1 ni, kita pergi cari hak nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Itulah kita ni seronok mengumpulkan harta. Jadi begitu, seronok mengumpulkan harta. Tengok buku bank ada berapa angka, seronok. Harta tu harta ni, tanah tu tanah ni, kebun tu kebun ni. Itu hanyalah tambahan sahaja tuan-tuan, bukan yang asasi. Baik. Tapi ramai juga manusia yang tambahan ini pun yang menyebabkan dia jadi sibuk. Yang dia jadi sibuk. Baik, itu telah selesai kita bincang dulu, panjang. Kemudian gangguan rintangan yang kedua yang akan kita bincang, ada sambungan malam ini, kita dah baca sikit baru, iaitulah mara bahaya, yang berupa mara bahaya yang mendatang. Mara bahaya yang mendatang. Apa maksud gangguan rintangan mara bahaya ni? Iaitulah tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kita ni akan berfikir untuk melakukan sesuatu usaha. Kita ada sesuatu usaha, sesuatu yang merupakan, bila kita lahir dalam dari kita kehendak dan kemahuan, maka kita pun buat suatu usaha. Macam tadilah, kalau contohlah kita ni berkehendak untuk mencari kita rezeki yang lebih. Mudahnya kita nak jadi ada kaya lah, nak jadi kaya lah. Kitab ni, ada ke kitab ni?
Ni muka surat 106. Ni jilid yang kedua ya. Jilid kedua muka surat 106. Jilid 1 dulu dah habis. Baik. Jadi tuan-tuan, bila kita ni ada kehendak, ada kemahuan akan sesuatu, lalu kita ni nak melakukan sesuatu usaha, maka di sana kita perlu lihat perkara yang kita nak usahakan itu, dia ada 3 kata ulama. Yang pertama, kehendak kita itu, usaha kita itu adalah perkara yang kita tahu dengan yakin bahawa ianya akan membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kejahatan, akan bawa kita ini jatuh dalam dosa, dalam kemurkaan Allah. Maka kehendak yang seumpama ini kita wajib menghindarinya. Contohnya lah, jadi nak kaya tuan-tuan tak? Jalan paling mudah apa tuan-tuan? Menipu, makan rasuah, tak? Macam-macam lah. Dan seumpamanya yang sewaktu dengannya. Dia ada peluang menipu, tapi dia tahu menipu ni dosa. Kalau dapat harta benda pun, jadi harta benda itu adalah harta benda yang haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih, kata Nabi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, neraka, akan dibakar dalam neraka. Jadi kalau benda yang kita nak tadi, yang kita nak buat tadi, kita tahu dengan yakin ini adalah perkara yang diharamkan, dosa besar, ya, membawa kebinasaan. Dan kebinasaan itu bukan setakat kebinasaan akhirat, kebinasaan dunia juga. Silat hari bulan, kena tangkap, masuk ke dalam, malu satu dunia. Bukan satu kampung, satu dunia. Bukan setakat kita malu, habis keluarga, mak, ayah, anak beranak, habis pakat malu. Orang taman desa bakti pun malu je. Tak? Habis begitu. Jadi dia kata, kalaulah perkara yang kita nak buat tadi, kemahuan kita tahu dengan yakin ia adalah perkara yang boleh, yang pasti membawa kebinasaan, kejahatan, dan termasuk perkara yang ditegah, dilarang oleh Allah, benda macam ni, maka kita ni tak boleh nak buat, nak ada kehendak kepada perkara-perkara. Jangan buat, jangan buat. Yang keduanya, dia kata kehendak yang anda mengetahui dengan pasti bahawa ianya baik. Kita tahu dengan pasti benda hak kita nak buat ini, benda yang kita nak jalani ini, kehendak yang lahir dalam diri kita ini adalah kita yakin dengan pasti bahawa ianya adalah perkara yang baik, ya, perkara yang termasuk yang diperintah oleh Allah, yang disunnahkan oleh Rasulullah, perkara yang digalakkan oleh agama, perkara yang membawa kepada apa? Kepada kita kata wujudnya kasih sayang di antara manusia. Dan perkara yang seumpama itu, kata ulama, ya, maka perkara yang seperti ini kita boleh melakukannya. Kita mana bahkan kita dikehendaki, kita dituntut untuk melaksanakannya dan melakukannya, kerana kita yakin dalam kehendak tadi, dalam pelaksanaan perkara itu tadi, dianya mengandungi kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang kebaikan itu untuk diri kita dunia dan akhirat.
Benda ni benda perintah Allah, benda sunnah Nabi. Benda perkara yang disunatkan pasti baik. Ya. Perkara yang diperintah oleh Allah pasti baik. Perkara yang diperintah oleh agama pasti baik. Silakan buat, tak ada masalah. Contoh kita nak menghasilkan, nak jadi kaya tadi, nak berniaga tak? Berniaga. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Silakan. Tak. Niagalah apa pun. Tak. Asalkan perniagaan yang halal, yang baik. Silakan. Tak. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga inilah yang menjadi perbincangan panjang lebar dalam tajuk ni, yang dikatakan mara bahaya ni, iaitulah dia kata suatu kehendak yang mana anda tidak mengetahui dengan yakin sama ada ianya mempunyai kebaikan atau kebinasaan kepada anda. Benda hak kita nak buat ni, yang bukan kategori 1, bukan kategori 2 tadi, tapi benda ni kita tak pasti, tak tahu dengan yakin. Perkara yang aku nak buat ni adakah akan membawa kebaikan atau kebinasaan? Kita tak tahu, tak pasti. Sebab dia bukan kategori 1 tadi dan bukan yang kedua. Yang demikian itu seumpama dia kata ibadah-ibadah sunat dan perkara-perkara yang harus, yakni yang bukan wajib, yang kemungkinan menjadi rosak disebabkan riak dan tidak ikhlas. Dia bagi contoh seperti dikata perkara berkait dengan ibadah, tapi perkara ibadah tu perkara yang sunat ataupun yang harus sahaja. Ya. Dan dulu kalau kita ingat, kita telah bincang ya di dalam perbincangan ya berkaitan dengan dah bincang ke sini dah. Kita bincang kat lain dulu dah. Bila bincang tentang ibadah ni tuan-tuan, contoh, kalau ibadah tu ibadah yang wajib, contoh kita sembahyang fardu maghrib, sembahyang maghrib tadi dah. Bila kita sembahyang fardu maghrib, dan dalam sembahyang tu tuan-tuan, boleh kata hampir pastilah banyak kekurangan-kekurangan, kecacatan-kecacatan dalam solat kita. Sama ada daripada rukun qaulinya, rukun fi'linya, rukun qalbinya, ada banyak cacat. Kita duk merewang entah ke mana. Imam duk baca surah, kita duk fikir macam-macam dah. Tidak khusyuk, tidak hadir hati. Imam Ghazali dia sebut, kalau ibadah yang fardu ini tuan-tuan, bila kita selesai mengerjakannya dalam keadaan kita tahu di sana ada kekurangan-kekurangan yang boleh kita kata kita ni pun bukanlah sengaja nak buat begitu dah, bukan sengaja nak pergi buat benda-benda yang mencacatkan ibadah kita, maka apabila kita memohon keampunan kepada Allah lepas selesai sembahyang tu, astagfirullahalazim, ya Allah, ampunkanlah aku tadi dalam ibadah tadi, aku tidak khusyuk, tidak hadir hati, tak sempurna. Maka kata Imam Ghazali, istighfarnya itu, taubatnya itu akan menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Boleh tutup dengan istighfar, dengan taubat tadi. Sebab dia adalah ibadah yang wajib. Tapi kalau ibadah sunat tuan-tuan,
Sebab ibadah sunat ni dia tidak menjadi perintah yang wajib daripada Allah. Dia hanyalah pilihan. Nak buat silakan, tak nak buat pun tak mengapa. Buat dapat pahala, tak buat berdosa ke? Tak buat tak berdosa. Ya. Maka apabila contoh ni kita sembahyang sunat, ba'diyah ke qabliyah ke sunat apa sekalipun, tiba-tiba dalam sembahyang tu kita timbul perasaan riya, perasaan ujub, maka rosaklah sembahyang sunat kita tu, dan dia tidak akan mampu diperbaiki dengan istighfar kita dan seumpamanya. Rosak-rosaklah. Lepas tu dia sebut di sini, umpama ibadah-ibadah yang sunat atau perkara-perkara yang harus, yang bukan wajib, yang kemungkinan menjadi rosak disebabkan riya dan tidak ikhlas, maka inilah tempatnya penyerahan kepada Allah. Dalam perkara mara bahaya ni, di sinilah kita ni, dalam kita nak buat sesuatu, kita kena tafwid ilallah disebut. Maknanya kita kena serah, kita kena serahkan perkara itu kepada Allah. Dengan maksud macam mana? Iaitulah dengan maksud kita ini mengharapkan kebaikan. Kita mengharapkan kebaikan daripada Allah, daripada kehendak dan amalan yang kita kerjakan itu. Kita menghendaki kebaikan. Kita tak pasti dianya memberi kebaikan atau kebinasan, tapi kita ni meminta, ya Allah, apa yang aku buat ni aku hendakkan kebaikan. Kita buat amal-amalan sunat ni tujuannya apa? Untuk taqarrub ilallah, untuk jadi dekat kepada Allah, untuk mendapat ganjaran pahala yang mulia daripada Allah. Begitu. Ya. Dan moga-moga Allah Ta'ala menerima ibadah kita tadi. Dia kata di sinilah, maka inilah tempat penyerahan kepada Allah, maka anda tidak boleh menghendakinya dengan pasti, bahkan dengan ada pengecualian dan syarat. Itulah syarat kebajikan dan kebaikan, baharulah anda menghendakinya. Iaitu dalam kehendak yang seumpama ni, yang kita tak pasti sama ada dia mempunyai kebaikan atau kebinasaan kepada kita, maka kita boleh berkehendak. Mana kita ni boleh, kita nak perkara, nak buat perkara tadi, nak melakukan perkara tadi, tetapi bersyarat, iaitulah syaratnya kita ini mengharapkan kebajikan dan kebaikan daripada apa yang kita buat. Dia perbincangan ni dia rumit sikit tuan-tuan ya. Dia agak rumit sikit lah dia perbincangan tu ya. Berkait dengan yang kita kata gangguan dalam bentuk mara bahaya ni ya. Maka sekiranya anda kaitkan kehendak anda dengan pengecualian ada kebaikan, maka dia adalah penyerahan kepada Allah. Dan sekiranya anda menghendakinya tanpa pengecualian, maka dia adalah sifat tamak halaba yang dicela lagi ditegah daripadanya. Ya. Jadi dia kata benda yang kita tak pasti tadi, maka kita hendaklah mengikatnya dengan apa? Dengan mengharapkan kebaikan. Dengan mengharapkan kebaikan daripada perkara tersebut, daripada kehendak tersebut. Kalau kita ni tidak kaitkan ia dengan kita ni menghendaki kebaikan, maka apa yang kita buat itu termasuk dalam perkara yang dicela. Dia begitu. Dan itulah maknanya kita kata kita ini mungkin akan jatuh di dalam
berbagai-bagai mara bahaya dan kebinasaan. Jatuh dalam kebinasaan. Sebab kita ini akan jadi apa? Akan jadi orang yang tamak halaba. Contohlah dalam bab nak jadi kaya tadi tak. Bila kita ni buat, yelah kalau kata apa yang telah kita hasilkan selama ni dah cukup dah untuk keperluan hidup kita. Cuma kita nak cari lebih lagi. Bila nak cari lebih lagi, itulah kita akan terdedah kepada mara bahaya. Ya, terdedah kepada mara bahaya. Sebab bila nak cari lebih, usaha pun kena lebih, tuan-tuan. Usaha kena lebih lah tak? Masa kena beri, tenaga kena beri, apa semua macam mana. Maka di situlah kita kena kaitkan apa yang kita buat itu, dia kata, dengan kita menghendaki kebaikan daripada apa yang kita buat. Ya, tapi kalau kita tidak kaitkan semata-mata nak jadi kaya tu, tapi tidak dikaitkan bahawa kita menghendaki kebaikan daripada apa yang kita buat, maka disebut tadi kita ini akan jatuh, akan dikira sebagai orang yang bersifat dengan sifat tamak halaba, yang dicela lagi ditegah daripadanya. Bila kita kaitkan dengan menghendaki kebaikan di situ, tuan-tuan, maka kita tak akan lupa. Bila kita buat usaha-usaha tadi, kita tak akan lupa tanggungjawab kita lah. Kita akan ingat masa waktu ibadahnya bila tak, jaga hukum-hukum syaraknya, jaga kita kata perkara yang dibolehkan, yang tidak diperbolehkan, sebab kita menghendaki kebaikan daripada apa yang kita buat. Baik, disebut lagi, kalau begitu kesimpulannya, tempat penyerahan itu ialah setiap kehendak yang kemungkinan mengandungi bahaya dan anda pula tidak yakin ianya menjadi kebaikan kepada anda. Ya, itu dia kata, tempat penyerahan kita ni dalam perkara yang ada bahaya ni, bahaya kehendak dan maksud ini. Jadi di tempat inilah yang kita ni kena ada penyerahan. Maknanya kita ni menyerahkan urusan kita itu, maknanya kita bergantung kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah dengan mengharapkan kebaikan daripada apa yang kita buat. Ya. Adapun makna penyerahan, maka sesungguhnya telah berkata setengah daripada para guru kami rahimahullah, bila kata tafwid ilallah, penyerahan diri kepada Allah ni dalam perkara yang ada mara bahaya ni, Imam Ghazali sebut, dia kata guru-gurunya menerangkan penyerahan ialah meninggalkan ikhtiar pada apa perkara yang mengandungi kemerbahayaan. Ya, maknanya dia meninggalkan ikhtiar. Dia ni meninggalkan suatu usaha pada perkara yang mengandungi kemerbahayaan, yakni perkara yang dia tidak pasti tadi sama ada perkara itu mempunyai kebaikan atau kebinasaan, dan dia serahkannya kepada yang maha tahu untuk memilih, yang maha bijak mentadbirkan alam, yang maha mengetahui tentang kebaikan makhluknya, iaitu Allah, yang tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Dia. Jadi tuan-tuan, kalau tengok di sini, maknanya kita ni kena minta tolong dengan Allah, dan kita menyerahkan urusan kita itu kepada Allah, dengan maksud juga kita mengharapkan kebaikan daripada kehendak dan usaha yang kita lakukan. Itu maksudnya kita ni tafwid, yakni
kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita lihat dia dalam banyak perkara yang kita dalam hidup kita ni, banyak benda yang kita buat, kadang-kadang kita tak tahu perkara tu, kita tak tahu secara pasti perkara itu boleh membawa kebaikan atau keburukan kepada kita. Banyak perkara yang berada dalam keadaan begitu. Kadang-kadang benda yang kita tahu termasuk perkara dosa pun kita buat juga. Ada? Kita tahu benda tu tak salah, berdosa, melanggar semata. Lagilah perkara yang kita tak pasti ini, membawa kebaikan ataupun keberbahayaan kepada diri kita, kita tak pasti. Ada manusia dia langgar semacam tu je. Sebab kita ni tuan-tuan, dia ada berkait dengan ibadah kita nantilah. Dia akan berkait sebab dia akan menyibukkan hati kita, akan melalaikan diri kita, akan mengganggu tumpuan kita. Sebab kita ni ada macam-macam kehendak, ada macam-macam usaha yang kita nak buat. Tapi dalam perkara tadi, kalau perkara yang kita tak pasti tadi, kita serah pada Allah. Ya Allah, aku serah kepadamu ya Allah urusan ini, aku mengharapkan kebaikan, maka insya-Allah hati ini akan jadi tenang. Itu yang disebut dulu. Ia sebut dulu yang telah kita baca, yang telah kita bincang sebelum ni. Dia kata kita perlu menyerahkan diri kita kepada Allah di dalam perkara ini, kerana ada dua perkara. Yang pertama, ketenangan hati selalu. Kita akan rasa tenang sebab kita serah perkara ni kepada yang maha mengetahui, yang maha mentadbir, yang maha mengurus segala-galanya. Hati kita akan jadi tenang. Yang keduanya, dia kata hasil daripada penyerahan diri ni, urusan ini kepada Allah, menghasilkan kebaikan dan kebajikan pada masa akan datang. Ya. Jadi pada masa akan datang tu, oleh kerana kita ini serah diri pada Allah, apa-apa pun yang berlaku, maka ianya akan menjadi kebaikan. Contohnya apa? Bila kita mendapat kebaikan, tak, kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Tapi takdirnya apa yang kita buat tadi tiba-tiba memudaratkan kita, lalu kita sabar, dapat pahala juga. Sebab daripada awal-awal lagi kita telah menyerahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikata menghasilkan kebaikan dan kebajikan pada masa akan datang. Dia tidak akan jadi orang yang kufur nikmat, dia akan jadi orang yang bersyukur. Dia akan jadi orang yang sabar, orang yang redha dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara menghasilkan kebaikan ni, Imam Ghazali dia bawa satu kisah. Satu kisah, ada orang tu, ada seorang ahli ibadah, dia menghendaki sesuatu yang luar biasa. Dia kata sesungguhnya telah dihikayatkan bahawa seorang ahli ibadah berdoa kepada Allah agar memperlihatkan kepadanya iblis. Ahli ibadah ni banyak, dan ibadah apa semua, dia berdoa, ya Allah, perlihatkanlah kepada aku iblis. Aku nak tengok rupa iblis, nak tengok sendiri iblis ni benda macam mana. Kemudian dikatakan orang kepadanya sebagai nasihat, mohonlah keselamatan kepada Allah. Ada kawan-kawan dia nasihat, kamu ni tak perlu minta benda macam ni, minta jauh daripada Allah, minta jauh dengan Allah untuk kamu ni melihat iblis. Sebab kamu tak tahu nanti tak, kalau kamu melihat iblis, boleh bercakap dengan iblis, boleh sembang dengan iblis, adakah
keadaan itu akan membawa kebaikan atau akan memudaratkan kamu. Dia tak tahu. Lalu apa jadi? Lalu dia enggan, maknanya dia tak dengar nasihat orang lain, melainkan dia minta juga kepada Allah bersungguh-sungguh untuk melihat iblis itu. Kemudian Allah Ta'ala menzahirkan iblis itu kepadanya. Allah Ta'ala pun tunjukkan iblis pada depan dia. Dia nampak iblis tu tuan-tuan. Tak kala si abid melihatnya, lalu dia mahu memukul iblis tu. Dia nampak iblis tuan-tuan, dia nak pukul iblis tu lah. Geram lah. Ni selama ni ada ganggu dia tak? Macam kita lah kalau nampak iblis ada sebelah kita tuan-tuan, memanglah kita geram lah. Ke lari. Baik, dia nak pukul. Lalu iblis ni pun berkata kepadanya, iblis ni bila dia tengok si abid ni nak pukul dia, lalu dia pun berkata, dia kata, sesungguhnya kalau tidak kerana kamu akan hidup 100 tahun lagi, nescaya aku binasa dan seksakan kamu. Aku ni akan seksa kamu, aku akan buat kamu ini terseksa, kata iblis. Tapi oleh kerana kamu ni, umur kamu ni akan hidup 100 tahun lagi. Tengok iblis, dia tipu tuan-tuan. Dia ambil peluang. Dia ambil peluang tu, dia kata, maknanya seolah dia tahu si abid ni akan hidup 100 tahun lagi. Kata kalau kerana umur kamu ni masih panjang 100 tahun lagi, aku buat apa pun tak jadi, dia kata. Jadi aku pun tak buat apa-apa pada kamu. Lalu maka tertipulah si abid tadi dengan perkataan iblis itu. Dia pun rasa, oh aku ni panjang lagi umur, rupanya 100 tahun lagi nak hidup. Dan berkatalah dia dalam hatinya, sesungguhnya ajalku masih jauh. 2024 Nuh 2124 baru mati. Oh, lama lagi itu tuan-tuan. Dan umurku masih panjang lagi, dia bercakap dalam hati dia. Oleh itu aku akan buat apa yang aku mahu. Kemudian aku akan bertaubat. Dekat dengan mati, aku taubatlah. Dah tahu 100 tahun lagi ni. Siapa cerita? Iblis bagi tahu tadi. Bila hampir ketika mati, bertaubat bila hampir ketika mati, kemudian dia telah jatuh ke dalam kefasikan, yang di dalam maksiat, dan meninggal ibadah langsung, dan dia ni langsung tak buat ibadah, langsung dia binasa, yakni mati dalam maksiat. Sebab dia minta benda hak dia tak pasti boleh buat baik atau keburukan. Akhirnya oleh kerana dia tidak, maknanya dia tidak mengharapkan, dia tidak mengecualikan, dia panggil tidak memberi, tidak mengaitkan untuk mendapatkan kebaikan tadi. Akhirnya dia tertipu dan dia mati dalam maksiat. Itu benar, na'udzubillah, dia mati dalam su'ul khatimah. Macam tu. Ini diceritakan bila dia ni ada kehendak yang dia tak pasti, benda tu boleh bawa kebaikan atau keburukan kepada dia. Jadi tuan-tuan, kita dah sebut tadi, kalau benda tu kita pasti benda yang mudarat, wajib tinggal. Kalau benda tu benda yang kita pasti ianya adalah benda yang baik, perintah agama, sunnah Nabi, silakan buat. Yakin, insya-Allah pasti ada kebaikan. Ya. Benda yang tak pasti itulah kita kena tafwid ilallah, kena serah diri kita pada Allah dengan maksud kita mengharapkan kebaikan daripada apa yang kita kehendaki, apa yang kita perbuat tadi. Baik, jadi akhirnya kalau berlaku apa-apa pun, dia tetap akan menghasilkan kebaikan dan kebajikan pada masa yang akan datang. Baik. Kemudian Imam Ghazali menyebut lagi, dan ungkapan kata Syekh Abu Muhammad As-Sijzi rahimahullah tentang penyerahan. Dia bawa kata-kata Syekh Abu Muhammad As-Sijzi
tentang makna tafwid, yakni penyerahan diri kepada Allah ni, ialah meninggalkan ikhtiar kamu terhadap perkara bahaya. Dia ni meninggalkan usaha dia semata-mata terhadap perkara yang bahaya tadi, dan serahkannya kepada Allah yang Maha Tahu, memilih supaya ia memilih untuk anda apa yang terlebih baik untuk anda. Satu sudut ni, apa yang difahami kita ni, itu yang kita disunnahkan, apa yang kita panggil tu, kita buat sembahyang sunat istikharah lah, minta petunjuk daripada Allah. Apa yang kita nak buat tu, kita minta petunjuk supaya Allah memberi kepada kita ni isyarat untuk kita ni sama ada nak meneruskan atau tidak meneruskan. Kita minta dengan Allah sebab kita tak pasti. Sebab kita tak pasti. Kalau perkara yang kita pasti, teruskan tuan-tuan. Tak. Sebab tu kalau orang yang faham perkara ni tuan-tuan, dia akan ada keberanian untuk buat benda-benda yang termasuk dalam perkara yang kita kata perkara yang diperintah oleh Allah, perkara yang diperintah oleh Nabi, perkara yang disunnahkan oleh Nabi dan seumpamanya. Sebab dia yakin akan kebaikan-kebaikan yang pasti ada dalam perkara-perkara tersebut. Cuma bila ada masalah tu, bukan masalah benda tu tak baik, itu masalah manusia lah pula yang gagal untuk memahami kebaikan-kebaikan yang ada di sebalik perkara yang disyariatkan tadi. Baik. Dan telah berkata Syekh Abu Umar rahimahullah, nak azan dulu ke? Nak azan ke macam mana? Azan dulu. Kita bagi laluan untuk azan kejap. Saya nak sambung sikit lagi pun insya-Allah. Ana Muhammad
La haula wala quwwata illa billah. قال لا إله إلا الله ورب هذا وما مقام محمد إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung sikit lagi, nak habiskan yang ni je. Baik. Disebut tadi bahawa telah berkata Syekh Abu Umar rahimahullah, penyerahan ialah meninggalkan perasaan tamak halaba. Ini orang yang dikatakan menyerahkan dirinya, menyerahkan urusannya kepada Allah, ini adalah orang yang meninggalkan perasaan tamak halaba. Dia maknanya dia kata penyerahan diri ini berlawanan dengan sifat tamak halaba. Tamak ialah kehendak atau kemahuan kepada sesuatu yang bahaya secara pasti. Orang yang tamak ni tuan-tuan, dia nak pada sesuatu yang dia tak tahu adakah perkara tu baik atau buruk kepada dia, tapi dia nak juga benda tu secara pasti. Kalau orang tamak tuan-tuan, dia tak kira apa tak. Dia tak kira apa, baik ke buruk untuk dia, baik ke buruk untuk orang lain. Yang dia naknya, yang apa yang dikehendaki, dia dapat apa yang dia nak. Tu orang yang tamak. Orang yang tamak dia begitulah. Kadang-kadang dia tidak hirau dah halal haram, ya, asalkan dia dapat apa yang dia nak. Sebab itulah kalau orang tu dia menghendaki perkara yang dia sebut yang bahaya secara pasti ni, orang ni disebut sebagai orang yang tamak halaba. Di sebaliknya, kalau orang yang ada penyerahan diri kepada Allah, maksudnya dia menghendaki kebaikan daripada apa yang dia kehendak dan apa yang dia nak buat. Maka inilah ungkapan-ungkapan kata para guru tentang makna penyerahan diri kepada Allah. Macam itulah. Ini kalau kita lihat tu ada sudut disebut seolah-olah kita ni minta istikharah, kita minta kebaikan daripada Allah, daripada apa yang kita nak buat. Satu sudut tu penyerahan ni dengan maksudnya dia apa tadi, dia meninggalkan perasaan tamak halaba tadi. Dia tidak tamak, tapi apa yang dia nak buat tu perkara yang tidak pasti, dia sentiasa mengharapkan kebaikan-kebaikan daripada Allah. Baik. Dan yang kami akan katakan kepada anda ni, Ghazali dia buat kesimpulan bahawa penyerahan itu, yakni penyerahan diri kepada Allah itu ialah berkehendak supaya Allah memeliharakan perkara yang mendatangkan kebaikan ke atas anda pada perkara yang anda merasakan tidak aman dari bahaya. Ya. Jadi kita ni minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala mendatangkan kebaikan pada perkara yang kita ni rasa kita tak aman daripada bahaya. Mungkin perkara ni ada benda-benda yang yang tidak elok, yang berbahaya dan seumpamanya, tapi kita mengharapkan, minta pada Allah supaya mendatangkan kebaikan. Lawan penyerahan ialah tamak, dan tamak itu secara ringkas berlaku atas dua wajah. Wallahu alam. Panjang lagi tuan-tuan.
Ya, jadi itulah yang sempat kita bincang dalam perkara yang disebut sebagai bahaya-bahaya kehendak dan maksudnya yang merupakan gangguan rintangan ibadah yang kedua. Ya, gangguan rintangan ni yang kedua, yang kepada orang yang mahu menumpukan perhatian kepada amal ibadah. Dia akan menghadapi juga gangguan-gangguan yang seumpama ini, yang akhirnya menyibukkan dia, masa dia, tenaga dia, tumpuan dia, hati dia, pemikiran dia jadi sibuk kepada perkara-perkara yang kadang-kadang boleh menjatuhkan dia dalam mara bahaya, dalam maksiat dan seumpamanya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi setakat tu dulu untuk malam ni, insya-Allah. Cuma saya sebut tadi dalam tajuk ni dia agak rumit sikit perbincangan dia, ya. Dan tajuk mara bahaya ni dia agak rumit sikit, sebab dalam akan datang pun saya dah ulang baca dulu pun dah baca pula pun rasa ada benda-benda yang kena buka kitab lain pula untuk rujuk-rujuk lagi, tuan-tuan, ya. Sebab dia adalah perkara yang disebut tu ialah bila yang menulis adalah ulama-ulama tasawuf, maka kadang-kadang apa yang dia sebut tu adalah bukan mudah untuk kita fahamlah, bagi orang yang ialah yang Allah Ta'ala buka kepadanya ilmu dan hikmah. Apapun, insya-Allah kita akan bincang dan moga-moga diberikan kefahaman yang baik oleh Allah Ta'ala kepada kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ردنا إلى دينك الإسلام ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمظلومين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.